Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid Sekolah Kebangsaan Datuk Syah Bandar Bakal Labu Hilir. Saya Cikgu Mahiza bin Muhammad yang akan mengendalikan ataupun mengajar subjek sains untuk tahun 2021 ini. Seperti tahun-tahun sebelum ini juga. Akan mula mengajar kembali 2021 ini, iaitu tahun 4, 5 dan juga tahun 6. Untuk pada hari ini sebenarnya lebih kepada kita suai kenal dan sedikit sebanyak kita akan masuk sedikit tentang subjek sains ini, baik tahun 4, 5 dan 6. Bagi murid tahun 4, saya ucapkan selamat datang dalam satu era yang baharu, iaitu anda akan diterapkan dengan kaedah yang merangkumi kemahiran proses sains yang akan dijanakan dalam tahun 4 ini lebih spesifik lagi. Jadi selamat datang untuk tahun 4 khususnya. Bagi murid tahun 5 dan tahun 6, anda telah menerajui beberapa tahun sebelum ini, iaitu tentang bagaimanakah kita mengendalikan ataupun bagaimanakah kita belajar subjek sains ini, seperti yang saya kabarkan pada murid-murid tahun-tahun sebelum ini, kerana subjek sains ini penting bagi memberikan impak yang positif kepada murid dalam memahami sains sekolah rendah yang merangkumi beberapa aspek yang penting. Baik, sebelum tu, apakah keperluan bagi subjek sains Kalau ada mak ayah yang mendengar, untuk subjek sains ini murid perlulah menyediakan buku nota sains, iaitu saya bahagikan kepada dua buah buku, iaitu buku nota sains dan juga buku bank soalan, di mana buku nota sains ini akan diberikan segala nota-nota penting, nota-nota sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dibuat oleh murid dan diletakkan dalam buku nota sains, dan dia tidak bercampur dengan soalan-soalan. Bila melibatkan soalan-soalan pula, maka soalan itu akan dimasukkan ke dalam buku bank soalan. Bagi memudahkan bahagian untuk menjawab soalan, saya akan semak untuk menjawab soalan. Bahagian nota, jadi mereka boleh berkarya untuk menghasilkan nota yang cantik. Kadang-kadang ia dibantu juga dengan buku-buku rujukan di luar sana yang mana memberikan sedikit nafas baharu, sedikit suntikan dan rangsangan supaya murid-murid lebih suka untuk membaca nota. Dan bila mereka buat nota sendiri, maka itu hasil peribadi mereka. Jadi bukunya hanyalah dua, iaitu buku nota sains dan juga buku bank soalan. Berikutnya, saya sarankan juga sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sedikit bajet ataupun sumber kewangan yang berlebihan, ada sedikit untuk menampung untuk pelaburan pendidikan anak-anak, bolehlah membeli buku rujukan yang merangkumi tahun 4, 5, 6 dan mereka akan pakai sehinggalah mereka tahun 6 nanti. Dan saya percaya bahawa UPSR ini akan tetap ada, mungkin dengan cara yang lain, cara yang berbeza atau sebagainya. Jadi persediaan bagi setiap murid perlulah disajikan dengan keperluan-keperluan asas seperti buku teks. Juga kalau tidak ada buku teks, sebenarnya mudah je. Kita dah pun memperolehi dari segi link-link buku teks. Banyak sangat dalam Facebook, banyak boleh cari di dalam Google. Banyak dah dikongsikan oleh guru-guru tentang flip. Saya pun dah kongsikan, ketua panitia sains pun juga telah pun sama-sama berusaha keras untuk mengongsikan bagaimanakah buku-buku yang lebih digital ini diguna pakai. Saya pun dah guna tahun lepas dan saya rasa bagus, cuma agak berat sikit lah kalau handphone kita RAM-nya ataupun simpanan dia sedikit. Tapi Alhamdulillah masih boleh digunakan. Sekiranya ada buku teks lagi baguslah. Sebab kita akan tengok secara lebih dekat. Berbanding online ni, dia kecil, dia handphone tu kecil, jadi tak nampak dengan lebih jelas. Tapi bila melibatkan buku, dia lebih jelas lah. Jadi saya harap itulah persediaan sikit sebanyak yang perlu ada. Yang pertama buku nota, yang kedua buku bank soalan, dan yang ketiga bukunya ialah buku rujukan supaya murid lebih bersedia. Kalau saya nak masuk tajuk satu,
apa unit 1, contohnya kemahiran saintifik. Jadi murid dah boleh tengok di situ. Dan kalau tak ada, maka sukar untuk dirujuk. Okey. Sebenarnya saya lebih suka memberikan latihan. Kadang-kadang di luar sana ada beberapa, dan saya rasa ramai guru-guru yang menyediakan yang lebih interaktif dia punya persediaan untuk mengajar setiap topik, dan saya pun ambil pada mereka, dan mereka menyediakan setiap topik tu sangat cantik. Unit 1 sehingga unit 12 mungkin cantik sangat mereka menyediakan, dan dikongsikan juga soalan-soalannya. Okey. Cuma sesekali itu perlulah kita bersua, dan saya juga memahami bahawa tak semua orang mempunyai capaian internet yang baik, mempunyai handphone yang baik. Kadang-kadang kita berkongsi sebab kita dilahirkan dalam pelbagai latar belakang, dan kita juga mempunyai masalah-masalah yang peribadi yang kita akan hadapi. Kalau adik-beradik ramai, ada kakak nak guna, abang nak guna, jadi berebut-rebut nak guna. Jadi saya buat macam ni, lebih kata tempoh untuk seminggu. Setiap hari Rabu adalah sains, maka sebelum sampai hari Rabu minggu depan, maka murid boleh buat bila-bila masa, khususnya pada hari Sabtu dan Ahad lah, kalau ibu bapanya tidak dah cuti kan. Jadi bersama-sama. Jadi saya cuma nak ingatkan bahawa dalam proses PDPR ini, saya merasakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa khususnya memainkan peranan yang penting. Saya juga sebagai seorang ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk anak-anak. Lebih kurang 50% adalah peranan kita menyediakan semua keperluan anak. 40% lagi adalah di mana guru memberikan guru memberikan peranan mereka, ya, 40%, dan 10% adalah di mana murid itu sendiri, ya, untuk menyediakan diri. Mereka nak terlibat ke ataupun tidak terlibat. Dan rata-rata yang kita dah lalui tahun sebelum ni, memang ada sebilangan kecil yang langsung tidak mengikuti apa jua yang disarankan oleh guru. Okey. Jadi untuk hal ini saya rasa saya letakkan di tepilah dahulu. Okey, setiap orang ada masalah dia, setiap orang tak boleh nak memberikan komitmen. Okey, untuk anak-anak yang nak belajar sains ini, anda perlulah bersedia. Kadang-kala mungkin ada saya nak buat Google Meet ataupun bersemuka. Jadi saya perlukan anda bersama saya. Kadang-kala saya rasa memang kita perlukan sedikit ruang di mana takut kita berada dalam tekanan, maka kita perlulah dijarakkan dari segi bersemuka. Dan ada kala mungkin juga kerana capaian yang tidak sekata, capaian internet, ada yang 5G, ada yang 4G, jadi ada yang mampu untuk beli internetnya banyak ini, dan digunakan untuk subjek lain lagi tak cukup untuk seminggu itu, maka tak mengapa, saya akan rekodkan, saya akan kongsikan video-video yang ada untuk subjek sains saya. Dan selepas itu saya akan berikan sedikit kerja ataupun latihan lah, okay, untuk anda laksanakan. Jadi kalau ada apa-apa masalah untuk ni, bolehlah untuk memberikan maklum balas secara peribadi pada saya pun tidak mengapa. Okey, cuma waktu yang saya layan adalah waktu bekerja lah. Di luar waktu bekerja, kalau ada masa, saya cuba untuk menjawab setiap persoalan ataupun apa jua lah yang tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak ada masalah. InsyaAllah akan terjawab lah. Okey, dan saya pun ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak Sekolah Kebangsaan Datuk Syah Bandar Bakar Labu Hilir. Okey, jadi saya harap itu sedikit sebanyak dari segi penerangan yang mampu saya berikan apakah keperluan untuk subjek sains bagi tahun 2021. Okey, 456 sama saja sebab dia berbeza dengan 1, 2, 3, sebab dia punya momentum untuk 456 ni lebih kepada untuk menjawab soalan lah, soalan peperiksaan, dan mereka mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam menjawab kertas 2. Jadi sebenarnya kertas 2 ni penting untuk berikan murid-murid itu satu kebolehan sebenarnya. Sejauh mana mereka mampu, adakah mereka boleh menguasai ataupun tidak, di situ kita akan lihat. Dan teknik-teknik menjawab kertas 2 ni penting. Penting untuk diberikan satu tunjuk ajar yang baik agar mereka tidak terpesong dalam menjawab soalan. Dan bila mereka tahun 6, kalau nak periksa nanti, ia memberikan kesenangan kepada mereka, dan kita tidak perlu ulang pada masa tahun 4 hari tu cikgu dah ajar, tiba-tiba tahun 6 dia dah lupa. Jadi agak berat untuk kita nak kembali, nak rewind balik apa yang kita dah ajar.
Tapi kita tidak tinggalkan benda tu. Kita akan ajar kembali. Cuma mengambil masa. Rugilah bagi murid yang telah berada di hadapan. Jadi terpaksa kita ulang kembali. Jadi kalau kita dah dapat tahun 4, maka tahun 5 kita bawa, tahun 6 dah memudahkan. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Sekolah Kebangsaan mencatatkan 3 tahun berturut-turut sebelum berlakunya wabak ni, iaitu COVID-19. Okay, kita memperoleh kelulusan 100% untuk UPSR. Alhamdulillah, kerana kita dah bermula daripada awal dan kita cuba membaik pulih. Kita cuba memperbaiki apa yang kurang kepada murid sebenarnya. Dan alhamdulillah ada juga yang mengikuti tuition luar. Jadi ini juga satu nilai tambah dan persediaan kepada murid-murid untuk belajar di sekolah, kerana subjek sains tak masanya kurang berbanding subjek bahasa Melayu, matematik. Jadi mereka dikurangkan subjek sains ini, maka kuranglah untuk kita berdepan dengan murid-murid. Tapi dari segi subjeknya banyak tajuk-tajuk yang perlu diikuti. Okey. Baik, saya rasa itu sahaja untuk penerangan berkaitan subjek sains ini. Okey. Dan untuk hari ini kepada murid tahun 4, 5 dan 6. Okey, apakah yang perlu anda lakukan? Okey, kita akan belajar tentang kemahiran saintifik. Tajuk pertama, setiap subjek sains ini untuk tahun 1, 2, 3 ni didedahkan dengan kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ini adalah perkara pertama yang kita tengok tentang sains ini. Okey, iaitu apa yang perlu kita tahu tentang sains. Apakah yang perlu ada dalam murid-murid ini untuk belajar sains. Okey, jadi kita ada kemahiran saintifik. Di dalam kemahiran saintifik itu mengandungi kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains yang pertama. Okey, kemahiran proses sains ni dia ada 12 kategori. 12 kategori ni inilah yang akan diuji di mana murid faham ke tidak. Saya bagi satu contoh. Okey, kemahiran proses sains iaitu dari segi kita ambil memerhati. Okey, murid melaksanakan di dalam kelas bagaimana mereka mengumpul maklumat, objek atau fenomena. Okey, mereka mengumpulkan. Contohnya saya kata ini adalah stapler kita. Okey, mereka mengambil stapler ini. Okey, dengan deria apa yang mereka guna? Adakah bau, rasa, pendengaran, penglihatan ataupun sentuhan? Maka di situ kemahiran proses sains digunakan, iaitu dengan sentuhan mereka dapat lihat, oh inilah dia stapler. Okey, yang digunakan. Okey, jadi itu antara satu, mereka memerhati. Saya bagi yang kedua, iaitu dari segi komunikasi. Bagaimanakah mereka menggunakan deria-deria untuk berkomunikasi. Dari segi apa? Contoh, kita ambil gambar ikan. Mereka tangkap ikan, katakan ikan itu, dan mereka akan melukis gambar ikan. Di situ mereka telah menggunakan kemahiran bagaimana mereka nak menyampaikan kepada rakan-rakan, kepada guru yang bahawa ikan ini mempunyai insang, ikan ini mempunyai ekor, ikan ini mempunyai sisik dan sebagainya. Dan mereka perlu melabel. Bila mereka melabel itu adalah bagaimana mereka menyampaikan maklumat kepada orang lain. Ini adalah ikan, ataupun mereka guna haiwan lain. Ini adalah semut. Semut ada apa? Ini adalah kupu-kupu, rama-rama. Ada apa? Okey. Jadi dia berlaku di mana secara tak langsung benda ni, kemahiran proses sains. Tapi kita pula tidak tahu bahawa kita sedang aplikasikannya. Jadi untuk yang pertama ini kita bawakan khas, murid perlu memahami satu persatu, antaranya memerhati, antaranya meramat, mengeksperimen, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, mendefinisi secara operasi, mentafsir data, berkomunikasi, mengelas, mengukur dan dengan menggunakan nombor. Jadi itu antara elemen-elemen yang terdapat dalam kemahiran proses sains ini. Sekiranya mereka dah mahir, mereka tengok je, mereka dah tahu untuk meletakkan, oh ini kemahiran apa yang digunakan, ini kemahiran apa yang diguna pakai. Okey, jadi itu antara salah satu kemahiran proses sains yang perlu murid tahu. Dan ada kemahiran proses sains yang agak tinggi dari segi tahap penguasaan yang perlu ada pada murid. Contohnya kita ambil katakan membuat hipotesis. Membuat hipotesis ini kesimpulan awal. Okey, ramai yang
terpesong sedikit mengetahui bahawa hipotesis ini adalah soalan yang susah. Namanya hipotesis. Okey, kesimpulan awal yang perlu mereka buat. Bagaimana mereka nak tahu membuat hipotesis ini? Membuat hipotesis ini, contoh saya bagilah. Okey, antaranya begini. Saya ada rakan bernama Ali. Okey, datang ke sekolah. Kami adalah murid-murid tahun 4. Kami datang ke kelas, tiba-tiba cikgu tanya, kenapa Ali tidak hadir ke sekolah? Okey, saya pun jawablah sebagai rakan baik dia, teman dia. Saya kata, Ali mungkin Ali demam kot, sebab saya pun tak tahu. Saya mengandaikan. Itu antara hipotesis yang saya buat. Kenapa saya buat macam tu? Kerana mungkin saya lihat semalam saya jumpa dengan Ali ada masalah dari segi batuk-batuk, tanda-tanda awal kita dapat lihat. Ini simptom-simptom orang nak demam ni. Maka saya membuat hipotesis. Itulah yang dipanggil sebagai hipotesis. Okey, contohnya sekeping roti. Okey, sekeping roti, saya renjis-renjiskan air pada roti itu. Roti ni dia ada tarai luput dia. Okey, so saya pun renjis saya tinggalkan di atas meja. Biar 3, 4, 5 hari, tiba-tiba tumbuh kulat di atas roti, sekeping roti itu. Di awalnya saya boleh mengandaikan apakah hipotesis yang saya sedang lakukan, yang saya akan dapati daripada uji kaji yang saya buat itu, iaitu sekeping roti ini. Saya mengandaikan akan berlakunya pertumbuhan yeast. Macam itulah lebih kurang. Jadi kita membuat satu hipotesis awal. Okey. Inilah antara yang perlu diterapkan. Okey, murid perlu membaca setiap, dan dalam buku teks sebenarnya dikupaskan, diberikan contoh uji kaji dengan lebih jelas ya. Jadi saya mengharapkan bahawa murid tengok contoh memerhati apakah yang diceritakan tentang memerhati dalam kemahiran proses sains itu. Ini contoh dia, ini apa. Baik tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Okey, cuma kemahiran proses sains untuk tahun 4 dikurangkan sedikit. Dan seterusnya untuk tahun 5 ditambahkan sikit. Dan sehinggalah tahun 6 dijadikan kemahiran proses sains tu sehingga 12 kaedah kemahiran proses sains yang diguna pakai. Okey, itu antara kemahiran proses sains. Berikutnya apa yang saya nak terangkan kat sini ya. Saya harap tak jemulah. Okey, tapi kalau nak minum air ke apa semua boleh, tak ada masalah sambil mendengar video saya. Cuma saya harap anda fahamlah sedikit. Saya cuba perlahankan momentum supaya saya takut saya laju dalam kelas lain. Tapi di dalam video ni saya takut nanti murid tak dapat apa benda ni. Okey, dan seterusnya ialah kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif sains ini merangkumi beberapa 5 kategori. Okey, bagaimanakah, apa itu kemahiran manipulatif? Nama pun manipulatif. Bila sebut je manipulatif, bagaimana kita mengendalikan, khususnya peralatan sains. Saya ambil tabung uji daripada rak, saya nak letak balik, saya gunakan, saya perlu basuh dia, saya perlu simpan dia dengan baik. Ni antara kemahiran manipulatif yang diterapkan. Okey, sebab murid